Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. So, hari ini kita masih berada di topik yang sama, perwakilan data. Okey, sebelum kita meneruskan kita punya topik pada hari ini, mari kita imbas balik apakah kaedah cipher yang telah pelajari pada minggu sebelumnya. Okey. Kita telah berkenalan dengan 3 jenis cipher iaitu reverse cipher, substitution cipher dan transposition cipher. Yang mana reverse cipher kita telah selesai dengan songsangan abjad, songsangan perkataan, songsangan keseluruhan message. Okey, cikgu harap pelajar masih ingat dan masih boleh apply ketiga-tiga jenis reverse cipher tersebut. Dalam substitution cipher, pelajar telah pun mempelajari scissor cipher iaitu cipher anjakan dan juga pigpen cipher iaitu cipher geometri. Dan pada minggu lepas, pelajar telah pun masuk sebenarnya ke transposition cipher part columnar transposition. So, kita tinggal satu lagi teknik iaitu relevant cipher. Okey, apa yang telah dipelajari jangan dilupakan dan kita akan tambah yang terakhir untuk melengkapkan kaedah cipher yang perlu pelajar kuasai. Okey, so mari kita lihat macam manakah teknik untuk menggunakan teknik relevant cipher. Okey, sebelum kita masuk lebih mendalam teknik relevant cipher, okey, objektif kita pada hari ini, di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat mengenal pasti cara menentukan bilangan lajur dan bagaimanakah menentukan bilangan baris yang digunakan sewaktu menggunakan teknik relevant cipher. Dan pelajar boleh menghasilkan serta menterjemahkan mesej menggunakan relevant cipher. Okey, mari kita lihat teknik tersebut. Okey, seterusnya mari kita berkenalan dengan relevant cipher. Relevant cipher juga dikenali sebagai zigzag cipher. Okey, abjad dalam teks biasa ditulis semula mengikut susunan baris demi baris dan mengikut corak zigzag. Kunci dinyatakan untuk proses penyulitan dan yang sulit. Okey, kenapa kita panggil dia sebagai zigzag? Okey, kalau kita lihat, okey, yang di sini ialah ruangan untuk kita menulis teks biasa atau teks cipher. Okey. Dan apabila kita buat satu garisan, dia akan membentuk seperti zigzag, garisan zigzag. Okey, kunci ialah bilangan baris 1, 2. Okey, bilangan lajur 1, 2 ni berapa banyak bilangan lajur yang kita perlukan bergantung dengan bilangan abjad pada teks biasa. Contoh, kalau kita ingin membuat proses penyulitan, kita akan dapat teks biasa. Apabila kita ingin membuatnya sulit, kita akan dapat teks cipher. Sama juga kita kira ada berapa banyak bilangan teks biasa atau teks cipher. Ia akan mempengaruhi bilangan lajur. Lepas ni kita akan tengok lebih mendalam macam mana kaedah untuk menggunakan relevant cipher. Okey, contoh kita punya teks. Okey, contoh teks yang kita akan gunakan ialah tolong saya segera. Dan kunci yang digunakan sebanyak 3, K3. Okey, langkah yang pertama. Okey, langkah yang pertama, kira berapa banyak bilangan abjad di dalam mesej. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, walaupun sudah cikgu nyatakan ada 16, tetapi cikgu kira juga. Kadang pelajar dia tidak baca. Dia bertanya. Okey. So,
kita akan hasilkan sebuah jadual yang mempunyai 3 baris. 1, 2, 3. Kenapa 3? Sudah dinyatakan kata kunci yang digunakan ialah sebanyak 3. Kita guna warna yang lebih ekstrim. Okey, kita akan menggunakan kata kunci 3, maka kita akan menghasilkan baris sebanyak 3 dan lajur 16. Okey, faham ya setakat ini? Kalau tidak faham, pelajar boleh rewind balik macam mana mendapatkan 3 dan 16. Okey, dan supaya tidak mengelirukan pelajar atau mengelak pelajar untuk membuat satu kesilapan, pelajar bolehlah menggunakan pensel untuk menghasilkan zigzag, garisan zigzag seperti ini. Okey. Dan tuliskan mesej ke dalam petak kosong jadual bagi setiap lajur mengikut. Kita sudah buat tadi kan? Atau pelajar boleh buat tanda macam ni. Okey. Buat tanda dulu, kemudian isikan mengikut urutan. Okey. T, O, L, O, N, G. S, A, Y, A, S, E, G, E, R, A. Okey. Selesai ya. Okey. Dia akan ngam-ngam sebab kita sudah kira. Okey, macam manakah kita melakukan penyulitan? Tulis teks cipher dengan membaca abjad dari kiri ke kanan dan baris demi baris. Okey. Daripada kiri ke kanan, baris demi baris. Contoh. Langkah yang pertama, TNY. Cuba saya keluar dulu. TNYG, OOGAAEEA, LSSR. Okey, ini ialah hasil kita punya teks cipher. Ini kalau kita dapat message seperti ini, okey. Memang dia sangat-sangat sulit untuk difahami. Lagi sulit kalau tidak faham teknik walaupun kata kunci dibagi. So, kena faham macam mana menghasilkan lajur dan baris. Okey. Baris tu biasanya memang dibagilah kata kunci. Memang dia beritahu dari awal tadi, kata kunci akan diberikan untuk teknik penyulitan atau nyah sulit. So, bila kita dapat kata kunci dan tahu teknik, sebenarnya kita bolehlah memecahkan rahsia tulisan tersebut. Okey? So, ini ialah, cikgu ulang balik, ini ialah teks cipher. Okey, seterusnya, mari kita lihat bagaimanakah teknik nyah sulit menggunakan Rel-Fan cipher. Okey. Teks cipher akan diberikan dan kata kunci akan diberikan. Okey. So, langkah yang pertama tadi kita ingat balik, kita akan kira bilangan teks cipher untuk menentukan berapa banyak lajur yang diperlukan. Okey, dan baris biasanya kata kunci telah diberikan. Okey. Okey, kita akan menghasilkan kotak sebanyak 16. Okey. Kita akan menghasilkan lajur sebanyak 16 dan baris sebanyak 2. Okey. Kemudian ingat balik, tandakan petak menggunakan simbol. Ini yang tadi cikgu ada beritahu, gunakan simbol seperti ini. Ini bagi mengelak pelajar terkeliru semasa menulis teks cipher. Okey, atau menulis teks biasa. Jadi biasakan benda ni supaya pelajar, bagi mengurangkan risiko pelajar cuai ketika menjawab soalan. Okey, isikan teks cipher ke dalam jadual pada petak yang bertanda sahaja. Okey. M, D, H, Y, C, P, E, N. Okey. Bila dia sudah penuh, kita akan turun ke bawah. U, A, N, A, I, H, R, I. Okey.
kenapa semasa kita melakukan prosesnya sulit, kita akan tulis dia secara ikut baris. Kita ingat balik tadi, semasa proses penyulitan, kita menulis teks cipher, okay? Mengikut baris kan. Sebab itulah reason dia kenapa masa melakukan prosesnya sulit, kita akan tulis daripada atas dan pergi bawah. Itu dia punya reason. Kalau kamu tulis begini, nanti tak dapat jawapan. Itu ialah teknik untuk penyulitan. Untuk tekniknya sulit, kita akan ikut baris. Okay. So, boleh nampak sudah dia punya teks. Mudahnya cipher ni. Tiada ini ya, cipher ni untuk kasih cukup. So, tulis semula mengikut corak zigzag. Bacaan dia ialah corak zigzag begini. Okay. So, ini ialah teks yang kita cari, mudahnya cipher ini. Okay, so kesimpulannya ialah Rel-Fan cipher dikenali juga sebagai zigzag cipher. Kunci dinyatakan untuk proses penyulitan dannya sulit. Bilangan kunci mewakili bilangan baris dan bilangan kunci memang telah ditetapkan atau telah diberikan. Okay. Bilangan abjad dalam teks biasa atau teks cipher mewakili bilangan lajur. Okey, cikgu harap setakat penerangan ini pelajar faham. Sekiranya ada kekeliruan, bolehlah rewind balik video untuk dapatkan balik message penting yang mungkin kamu termiss. Okey? So, terima kasih kerana menonton. Okey, slide ini disediakan oleh Cikgu Rosiadi. Kredit tu Cikgu Rosiadi. Macam biasa, sebelum kita akhiri kelas, cikgu akan bekalkan kamu latihan. Okey, tujuan latihan untuk menguji adakah pelajar benar-benar menguasai teknik Rel-Fan cipher. Okey, macam biasa, sila hantar tugasan di dalam grup. Jangan PM cikgu untuk mengelakkan tercicir nama kamu yang telah hantar. Okey, sila hantar dalam grup. Okey, nanti kita akan buat perbincangan pada kelas akan datang. Terima kasih kepada pelajar yang telah pun menonton. Semoga apa yang disampaikan membawa manfaat kepada pelajar. Okey, terima kasih.